Baik. Babul ghanimah liman syahidal waqa'ah. Harta rampasan perang itu adalah untuk orang yang hadir dalam peperangan ataupun orang yang mengikuti, ikut serta dalam peperangan. Dengan sanadnya Imam Bukhari beriwayatkan daripada Zaid bin Aslam daripada ayahnya, katanya Umar bin Al-Khattab berkata, kalau tidak kerana orang Islam akan datang, kalau tidak kerana orang-orang Islam akan datang, nescaya tidak ditakluk mana-mana negeri, melainkan saya bahagikan negeri itu di antara ahliha, di antara ahli ataupun penduduk negeri itu. Yang ini yang ikut serta dalam peperangan, sebagaimana Nabi SAW telah membahagikan harta Khaybar, harta di Khaybar. Bab orang yang berperang lil maghnam, untuk mendapat harta rampasan perang. Hal yang yanqusu min ajrihi, adakah kurang pahalanya? Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abu Musa Al-Asy'ari, katanya seorang A'rabi berkata kepada Nabi SAW, seorang berperang untuk mendapat harta ghanimah dan seorang yang lain berperang untuk disebut orang, wa yuqatil liyuriya makanahu, dan dia berperang untuk menunjukkan kedudukannya. Yani seorang yang lain pula berperang untuk menunjuk kedudukannya. Man fi sabilillah, dalam setengah nuskahnya faman fi sabilillah, siapakah di antara yang tersebut itu berperang di jalan Allah. Faqala, Nabi SAW pun menjawab, man qatala, sesiapa yang berperang supaya ajaran Allah itu tinggi, berada di tempat yang tinggi, fahuwa fi sabilillah, dialah yang berjuang fi sabilillah, di jalan Allah. Bab pembahagian imam, apa yang sampai kepadanya. Yani imam membahagikan apa yang sampai kepadanya dan menyimpan untuk orang yang tidak hadir kepadanya ataupun tidak datang, aw ghaba anhu, tidak datang, tidak ada di situ. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah ibni Abi Mulaikah bahawa Nabi SAW telah dihadiahkan kepadanya beberapa baju besarlah, baju jubah min dibash, baju apa ni kita kata baju kelawar atau akbiyah, qaba, baju jubah besar daripada sutra muzarrara bil dhahab, yang berkancing, kancing emas, kancing baju. Faqasamha fi nasim min ashabihi, dia pun membahagikannya di kalangan beberapa orang sahabatnya. Wa azala minha wahidan li Makhramah, dan dia menyimpan satu daripadanya untuk Makhramah bin Naufal. Selepas itu faja'a, Makhramah pun datang bersama-sama dengan anaknya Miswar bin Makhramah. Dia pun berdiri di pintu, yakni di pintu Nabi SAW. Dia berkata, panggillah dia untuk saya, panggillah dia. Ini siapa ni? Makhramah ni kata kepada anak dia, tolong panggillah untuk saya. Nabi SAW pun mendengar suaranya, dia pun terus mengambil baju tadi dan menyambutnya dengan baju itu. Wastaqbalahu bi azrarihi, dan menerimanya dengan kancing-kancing baju emas itu, sambut dengan baju dan kancing baju emas dia itulah. Faqala, seraya dia berkata, ya Abul Miswar, wahai Abul Miswar, saya simpan ini untuk engkau. Wahai Abul Miswar, saya simpan ini untuk engkau. Wa kana fi khuluqihi syiddah, perangai dia ni ada keras sikit. Makhramah ni perangai dia ni keras sikit. Ni pasal kata depan gitu. Pasal keras, tak kena lagu. Pasal kata.
Ini satu lagi Imam Bukhari bawakan hadis melalui sanad Ibnu Ulayyah ni pula. Dari Abdullah ibn Abdul Wahhab. Ini sanad Ibnu Ulayyah an Ayyub. Ibnu Ulayyah an Ayyub. Tadi riwayat Hammad bin Zaid daripada Ayyub. Riwayat Ibnu Ulayyah daripada Ayyub. Ayyub As-Sakhtiyani. Begini bunyinya. Qadimat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi mana? Uhdiyat lahu. Tadi uhdiyat lahu, dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam riwayat ni qadimat, yakni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa baju tadilah dengan lafaz yang berlainan daripada tadi. Lafaz dia tu lain sikit, maksud dia nya sama. Bab bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membahagikan Quraizah, yakni harta Bani Quraizah, dan An-Nadir, yakni harta Bani Nadir. Dan apa yang dia berikan dari harta itu fi nawaibihi, yakni pada ketika keperluan yang mendesak. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya kana rajul orang Ansar memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa kebun kurma, kebun tamar, ataupun beberapa pokok kurma diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menguasai harta Bani Quraizah dan An-Nadir. Jadi pokok Yahudi ni apabila dia halal dan harta dia tu boleh kepada orang Islam. Selepas itu Nabi SAW yaruddu alaihim, mengembalikan kepada mereka, ini kepada orang-orang Ansar itu, kebun ataupun pokok-pokok tamar yang mereka bagi dahulu. Bab barakatil ghazi fi malihi hayyan wa mayyitan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bab keberkatan ghazi, orang yang berperang fi sabilillah, pada hartanya, sama ada ataupun baik pada waktu hidupnya ataupun pada waktu matinya. Berperang itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pemimpin-pemimpin, pemerintah-pemerintah. Keberkatan harta orang yang berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pemerintah-pemerintah Islam, sama ada sewaktu hayatnya dan selepas matinya. Gitulah. Dia pusing-pusing ayat dia tu nak sesuai dengan bahasa kita, pusing lagu tadi lah. Tapi kalau kita nak mengikut tertib dia macam tadi, jadi tergantung sikit. Mengikut tertib susunan dia tu. Diriwayatkan daripada Hisham bin Urwah, daripada ayahnya, yakni Urwah, daripada Abdullah bin Az-Zubair, katanya bila Zubair berdiri pada hari Jamal, yakni peperangan Jamal, dia memanggil aku, yakni kata Abdullah bin Zubair, aku pun berdiri di sebelahnya. Dia pun berkata, wahai anakku, sesungguhnya hari ini tidak akan terbunuh kecuali orang zalim atau orang yang dizalimi. Dan aku nampak, aku yakin aku akan terbunuh hari ini dalam keadaan dizalimi. Perkara yang paling merungsingkan aku ialah hutangku. Hutangku. Apakah engkau fikir hutang kita ini akan meninggalkan sedikit pun harta kita? Akan meninggalkan walaupun hanya sedikit harta kita? Faqala, dia berkata lagi, oh anakku, bi'ma lana, juallah harta kita itu dan bayarlah hutangku. Dan dia berwasiat 1/3 bithuluth, 1/3 daripada hartanya. Wa thulthuhu, 1/3 daripadanya, yakni daripada 1/3 itu untuk anak-anaknya, yakni maksudnya anak-anak Abdullah bin Az-Zubair.
Dia wasiat dululah. 1/3 ni harta semua tu bagi 1/3. 1/3 tu bagi 3 pula. 1/3 daripada hak 3 ni untuk anak-anakmu lah. Untuk anak-anakmu. Cucu dia lah maksudnya. Yaqul, dia berkata, thalisi thuluth aslasan. Bagi 3. Hak 1/3 yang dia wasiatkan itu bagi 3. Seperti kita kata saat ni lah. Bagi 3. Jadi 1 daripada 3 tu bagi kepada anak-anakmu. Kalau ada lebih lagi dari harta kita itu, ada lagi lah hak lebih selepas daripada bayar hutang. Maka 1/3 daripadanya adalah untuk anak engkau. Hisham berkata, beberapa orang anak Abdullah ni telah menyamai, yang ini dari segi umurnya, sama umurnya, sebaya kita kata, dengan anak-anak Zubair sendiri. Anak-anak Zubair itu sendiri, umur dia tu lebih kurang. Anak Abdullah ni dengan anak Zubair itu sendiri, lebih kurang umur dia. Iaitu anak Zubair hak lain, namanya Khubayb, Abbad dan Abbad, lebih kurang dengan anak-anak Abdullah. Walahu yawma idzin 9 banin. Pada masa tu, pada hari itu, Zubair ni dia ada 9 orang anak lelaki dan 9 orang anak perempuan. Qala Abdullah berkata, Abdullah ibn Zubair lah, faja'ala yusini bidainihi, dia pun mula berwasiat, berpesan kepadaku tentang hutangnya. Dia berkata, anakku, kalau engkau tidak mampu membayar mana-mana hutang, fasta'in alaihi maulaya, minta tolonglah untuk membayar hutang itu dengan tuan saya. Qala, kata Abdullah, demi Allah saya tidak faham apa yang dimaksudkan dia itu, sehingga saya berkata, abah, ya abah pula dia kata sini, ya abati, abah kita tu mari situ lah. Abah, siapa tuan engkau itu? Qala, dia kata, Allah lah. Allah, minta tolong dengan Allah. Qala, kata Abdullah, demi Allah tidak aku mengalami sesuatu kesulitan dalam membayar hutangnya, melainkan aku berkata, oh tuan Zubair, bayarlah hutangnya, bayarlah hutang dia tu. Lepas tu dia pun boleh bayar lah. Lepas tu boleh bayar. Setelah itu Zubair terbunuh dalam peperangan, terbunuh. Dia tidak ada meninggalkan 1 dinar ataupun 1 dirham. Tidak ada tinggal 1 dinar ataupun 1 dirham, kecuali tanah-tanah. Ada tinggal tanah. Di antara tanah dia itu ialah Ghabah, nama satu kawasan tanah lah. Dan 12 rumah. Dia ada tinggal 12 buah rumah. 11 buah rumah. Di Madinah. 2 buah rumah di Basrah. Sebuah rumah di Kufah. Dan sebuah rumah di Mesir. Qala, Abdullah berkata, hutang yang ditanggungnya, sesungguhnya hutang yang ditanggungnya itu tidak kerana lain, melainkan bila orang datang kepadanya membawa harta untuk menyimpan dengan dia, untuk menyimpan dengan dia, Zubair pun berkata, tak mahu. Tetapi hutang, kira berhutang, orang nak simpan sebagai barang amanah duduk dengan dia tu, tak simpan. Dia tu tak simpan lagu tu, kira berhutang, kira berhutang. Tu pucuk je jadi berhutang pajak, dikira berhutang. Kerana saya bimbang akan hilang ataupun sia-sia habis begitu. Zubair ni tidak pernah memegang jawatan, tidak pernah memegang jawatan pemerintah sama sekali. Tidak pernah juga dia menjadi pegawai, pemungut cukai, tak ada. Wala syai'an, tidak ada apa-apa jawatan dia, kecuali harta yang diperolehinya hasil daripada peperangan yang dilakukannya bersama Nabi SAW atau bersama Abu Bakar, Umar dan Uthman. Itulah hasil dia, harta dia tu mari situlah. Nak katakan pemerintah tak ada.
akan ada pegang jawatan apa tak ada. Abdullah bin Az-Zubair berkata, saya pun kira hutang yang ditanggungnya. Saya dapati alfin wa mi'atai alfin, 2,000 dan 200,000. Pelik sikit bahasa dia tu. Itu di cara dia guna. Maksudnya 2,200,000. Hutang 2,200,000 hutang. Itu di atas tu dia tulis kan, nombor tu, angka tu, halus dia tulis. Titik-titik tu mana kosong lah. Kata Abdullah bin Zubair, Hakim bin Hizam pun bertemu dengan Abdullah bin Zubair selepas tu, lepas mati tu. Dia pun kata, awal ibn akhi tu awal lah kalau kita bahasa Kelantan. Kalau bahasa surat ni kita nak kata ke dia, ibn akhi, anak pak cikku, anak saudaraku. Tak sedap. Kepada dia kita kata bahasa surat. Payah anak pun tak perti juga bahasa surat. Kalau kita bahasa Kelantan, awal lah. Awal tu tepat. Awal kata. Berapa banyak hutang yang ditanggung oleh saudaraku, yang ni oleh Zubair itulah, ayahmu tu. Berapa banyak hutang dia. Fakatamahu, Abdullah bin Zubair pun susuk. Tak royak, banyak ni. Dia sembunyikan. Waqala, dan dia berkata 100,000. Hakim pun kata, wallahi, demi Allah, saya fikir harta kamu ni tidak dapat menyelesaikan hutang, tak mencukupi untuk menyelesaikan hutang ini. Abdullah pun berkata, bagaimana kalau 2,200,000? Bagaimana kalau 2,200,000? Hakim bin Hizam pun kata, saya fikir kamu tidak akan mampu bayar hutang ini. Tapi kalau kamu tidak berkuasalah untuk membayar sedikit daripadanya, kamu minta tolonglah dengan aku. Oh ya lah, sebanyak mana aku boleh tolong. Qala, kata Abdullah ibn Zubair, Zubair dulu telah membeli Ghabah, itu tanah dia tu, dengan harga 70 wa 100 alf, yang ni 170,000 harganya dia beli tanah. Faba'aha Abdullah jual dengan harga 1,600,000 tanah. Alf wa 600 alf, mana 1,600,000. Jual. Thumma qama, kemudian dia pun bangun. Dia pun kata, sesiapa yang ada apa-apa hak atas Zubair, yang ini sesiapa yang ada hak dia pada Zubair, falyuafina bil ghabah, hendaklah dia mengambil hak dia itu daripada tanah ni lah, tak ada piti, ambil bahagian ni, tanah ni. Abdullah bin Ja'far pun mari. Zubair adalah berhutang dengan dia sebanyak 400,000. Dia pun berkata kepada Abdullah, kalau kamu mahu, boleh aku tinggalkan saja, tak usah cara lah, tak usah cara. Taraktu halakum, aku biarkan kepada kamu saja. Abdullah kata, tak boleh, tidak. Qala fa in syi'tum, kalau lagu tu, kalau tak saya juga nak kira nak bayar jugalah. Letakkanlah hutang saya tu, hutang hak saya tu di akhir sekali. Tak usah duduk gaduh lah, letak hak akhir sekali. Kalau kamu nak akhir, nak letak mana-mana hak akhir, letak aku lah akhir, bayar ke aku hak akhir sekali. Maknanya gitulah, tak usah duduk gaduh lah, tak usah duduk susah hati ke dia. Abdullah pun berkata, tidak. Qala, dia pun kata, kalau lagu tu faqta'u li qita'atan, bagilah sebanyak mana, berapa bahagian tanah ni nak bagi sebanyak mana. Abdullah pun berkata, untuk kau daripada sini ke sana, seluruh ni, daripada sini ke sana, seluruh ni ambil kamu. Dia tak say, ni kesan sahabat ni, tak say, ambil sini, daripada sini daripada sana. Kata Abdullah, dia pun jual lah tanah tadi. Faqadha dainahu, dan dia pun bayarlah hutang, fa'aufahu, dan disempurnakannya hutangnya.
Wa baqiya minha 4 ashum wa nisf. Masih lagi tinggal 4 bahagian setengah. 4 bahagian setengah. Faqadima ala Muawiyah. Dia pun pergi menemui Muawiyah. Pada ketika itu Ammar bin Uthman, Munzir bin Zubair dan Ibnu Zam'ah ada sekali situ. Dia pun kata, Muawiyah pun kata kepada Abdullah bin Zubair, berapa dinilai harta di Rabah itu? Harta Rabah itu berapa dinilainya? Kata Abdullah bin Zubair, setiap bahagian 100,000, dinilai 100,000. Jadi ada 5 gia. Setiap bahagian itu 100,000. Qala kam baqiya? Kam baqiya? Ada berapa lagi? Berapa bahagian lagi? Dia kata ada 4 bahagian setengah. 4 bahagian setengah lagi. Munzir bin Az-Zubair pun berkata, saya ambil 1 bahagian dengan harga 100,000. Ammar bin Uthman kata, saya ambil 1 bahagian pula dengan 100,000. Ibnu Zam'ah berkata, saya ambil 100,000. Muawiyah kata, berapa lagi? Tinggal. Dia kata 1 bahagian setengah lagi. 1/2 bahagian lagi. Muawiyah pun kata, saya ambil lah 1 bahagian lagi itu dengan 150,000. Qala, kata Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Ja'far jual bahagian dia tu kepada Muawiyah dengan harga 600,000. 600,000. Kata perawi ini, bila Abdullah bin Zubair selesai menunaikan hutangnya, anak-anak Zubair pun katalah, bagilah pusaka tu. Bagilah pusaka. Abdullah bin Zubair berkata, demi Allah, aku tidak akan bagi lagi kepada kamu sehingga aku mengisytiharkan pada musim haji tengah orang ramai tu 4 tahun, selama 4 tahun. Aku nak isytihar dulu, kata dia. Selama 4 tahun. Nak isytihar lagu mana? Ala, ketahuilah, sesiapa yang ada haknya pada Zubair, sesiapa yang Zubair ada berhutang dengan dia, falyatina, mari jumpa dengan kami. Kami nak bayar. Biar kami bayar hutang dia. Dia kata. Kata perawi ini, maka pada setiap tahun dia duduk isytihar pada musim haji itu. Bila berlalu 4 tahun, dia pun membahagikan harta itu di antara mereka. Qala, dia berkata, Zubair ni dia mati meninggalkan 4 orang isteri. 4 orang isteri. Wa rufi'a thuluth, dan 1/3 daripadanya sudah pun terangkat, tidak dikira lah, tak masuk kiraan sebab dia bagi wasiat tu. Walaupun begitu, walaupun begitu, setiap orang isterinya mendapat 1,200,000. 1,200,000. Hartanya, keseluruhan hartanya ialah 50,200,000. 50,200,000. Kaya jutawan. Baiklah. Itulah secara ringkasnya terjemahan. Baiklah, kita tengok semula lah bab yang mula-mula kita baca tu. Babun al-ghanimah liman syahidal waq'ah. Harta rampasan perang itu adalah hak ataupun untuk orang yang ikut serta dalam peperangan. Boleh ke dia lah. Itu hak dia. Imam Bukhari nak ceritanya apa? Yang ini Sayyidina Umar tukar cara ni. Memang hak dia. Hak dia. Lepas tu Sayyidina Umar tukar cara. Zaman Nabi SAW dulu, kalau harta ghanimah tu dia bagi 5. 4 bahagiannya dibagi kepada orang yang ikut serta dalam perang. 1/5 bahagian yang kelima tu bagi 5 pula. Khumus 1/5 daripadanya, fa anna lillahi khumsahu walir rasul walidhil qurba, dan seterusnya. Itulah 1/5. 4 bahagian lagi tu
dibahagi kepada orang yang ikut serta dalam peperangan. Apa yang Imam Bukhari nak ceritakan di sini ialah Sayyidina Umar melakukan pengubahan terhadap apa yang selama ini dibuat oleh Nabi SAW. Tetapi pengubahan itu adalah untuk kemaslahatan yang lebih penting bagi dia. Lebih penting bagi dia. Jangan kita ingat bahawa Sayyidina Umar ni tidak bagi hak kepada orang-orang yang ikut serta dalam peperangan itu. Dia bagi, tapi dia tidak bagi tanah yang diperolehi itu, tidak. Dia tidak bagi. Tidak seperti zaman Nabi SAW, harta orang kafir, negeri orang kafir itu bagi tanah-tanah, bagi semua. Bukan harta yang boleh dipindah, harta mudah alih kita kata. Harta yang tidak boleh dipindahkan, harta tetap pun dibahagi juga di zaman Nabi SAW. Tetapi zaman Sayyidina Umar ni tidak. Harta hak boleh dipindahkan, hak tu saja dibagi. Adapun harta tetap macam tanah, rumah, dan harta-harta besar lagu tu dia tidak bagi kepada orang yang ikut serta dalam peperangan itu. Walau bagaimanapun Sayyidina Umar ni seorang yang adil. Dia buat lagu mana? Dia bayar. Inilah ceritanya. Harta ghanimah itu tetap untuk orang yang ikut serta dalam peperangan. Tetapi boleh cara pembayaran dia tu boleh diubah suah. Tidak kata mesti seperti hak Nabi SAW buat dulu. Tidak macam tu. Misalnya, inilah Sayyidina Umar kata di zaman dia kata kalau tidak fikir orang Islam kemudian, tentu dia bagi selalu di antara hak perang. Bagi selalu. Tapi fikir orang akan datang, tak ada tanah lah pula. Masing-masing tak ada tanah. Boleh kepada beberapa orang. Lepas tu segelintir ni pun dia tidak akan mampu juga, tidak akan kuasa juga untuk mengusahakan tanah itu. Maka dijadikan milik negara. Dimilik negarakan tanah tu. Dan tanah tu orang buat usaha atas tanah. Usaha tu bayarlah kepada kerajaan. Kerajaan boleh hasil daripada tanah tu. Adapun orang yang ikut serta dalam peperangan tu dia anggarkanlah berapa bahagian, berapa banyak dia dapat. Kerajaan bagi kepada dia, tapi tidak bagi dalam bentuk tanah tu. Tidak bagi dalam bentuk tanah. Namun begitu dibagi juga kepada mereka sebab itu adalah hak. Itu adalah hak orang yang pergi perang. Nabi SAW pun bagi. Bukan setengah-setengah orang dia kata Sayyidina Umar tak bagi, dia pakai ambil terus, tak bui kepada orang yang ikut perang, bui gaji gitu saja. Tidak, dia bagi hak bahagian tu dengan nilai. Berapa nilai? Sebab apa? Kerajaan kaya, pada masa tu kaya, dia boleh bagi. Lepas tu tanah tu dimilik negarakan, tidak dibagi sebagai hak peribadi. Kalau bagi sebagai hak peribadi, dia akan jadi lagu mana? Dia akan jadi masing-masing itu mempunyai estate yang besar-besar dan dia tidak akan mampu usahakan. Kalau mampu usahakan, hak lain dia jadi anak kuli saja, tidak boleh memiliki tanah sendiri. Kerajaan pun tidak dapat hasil dan boleh bagi kepada orang ramai. Tidak dapat hasil. Tapi kalau dia buat macam ni, dia bagi nilai harga hak masing-masing dapat tu, tanah hak masing-masing dapat, dia bagi nilai ni kepada orang yang ikut serta dalam peperangan itu, tanah dia jadi hak kerajaan. Bila hak kerajaan akan datang, hasil itu dapat semua berpanjangan. Ini cara yang dibuat oleh Sayyidina Umar. Dia ubah sikit, tak apa cara ubah lagu tu. Sebab apa? Kiranya apa? Lebih penting lagi. Daripada sinilah ulama-ulama membuat kesimpulan dalam harta orang ramai, kepentingan umum ni boleh kadang-kadang kita tidak bagi secara langsung. Sebab kalau apabila kita tengok mereka pun tidak perlu sangat. Macam tempat kita ni, masalah zakat ke apa-apa ke, dia tidak bagi secara langsung kepada hak miskin. Katakanlah hak miskin tu tak berapa ada hak miskin semati. Ada lebih kurang lah. Kalau ada pun bagi kepada hak miskin semati. Hak lain tu dia boleh bawa diri. Adapun hak tidak bagi tu, dia buat beli apa? Buat beli tanah, beli bangunan, beli gapo. Daripada hasil hak bangunan tu dia sewakan. Dapat hasil kemudiannya mana dia sebagai buat macam pelaburan lah, pelaburan kita kata.
pelaburan yang kira-kiranya terjamin. Lepas tu hasil tu bagi juga kepada orang miskin tu juga. Akan datang untuk jangka panjang. Untuk jangka panjang. Daripada sinilah ulama faham tu. Hak mana-mana duk buat tu. Bukan tidak ada alasan langsung. Dia caranya lagu tu. Kita katalah beli misalnya bangunan di Kota Baru. Pada ketika dulu murah beli. Tapi kemudiannya bila sewa begitu mahal. Begitu juga kalau dijual berapa juta. Ini dari segi untung, lebih untung untuk jangka panjang. Tetapi syaratnya kena diuruskan dengan baik lah. Diuruskan dengan baik dan akhirnya biar sampai juga kepada orang-orang yang berhak tadi. Jangan dibagi kod lain. Asnaf yang 8 itu biar tetaplah sampai kepada mereka. Jadi usaha yang seumpama ini fikirkan masa depan ni, maslahah ni, itu tak apa, pernah dibuat oleh Sayyidina Umar dan dia tukar sikit cara Nabi SAW, dia tukar sikit. Di zaman Nabi SAW tak ada bagi tu, dia tukar sikit. Tapi tukar pun bukan bermakna dia tak bagi langsung, tak bagi, tapi dia memikirkan ni orang ramai pada masa depan. Inilah maksud hadis ini. Imam Bukhari nak cerita Sayyidina Umar walaupun dia tidak bagi tanah tu, apakah dia tidak bagi hak mereka? Bagi. Mana? Hak tu tidak semesti dalam bentuk tanah, dalam bentuk harta tetap. Boleh dinilai. Bagi, sebab itu hak dia. Hak 4/5. Bagi 5 bahagian 4 tu kena bagi kepada hak ikut serta dalam peran. Sayyidina Umar tak bagi ke? Bagi. Tapi tidak bagi dalam bentuk tadi. Adapun hak tadi, hak tetap, harta tetap tu dijadikan hak negara. Kemudian hasilnya dibagi kepada orang-orang kemudian. Dia fikir, ini menunjukkan kerajaan Islam ni dia fikir untuk masa depan umat juga, bukan fikir hak semasa tu saja. Dan hak ni bergantung kepada maslahat yang dipikir oleh pemimpin lah, oleh pemerintah. Habis itu ni semua ni cerita dalam bab jihad. Dah habis jihad ni, bila perang menang boleh ghanimah. Apa yang nak diceritakan oleh Imam Bukhari, orang Islam dulu kaya. Salah satu sebab kaya mereka ini, punca kekayaan mereka ialah harta ghanimah, perang. Asalnya tidak nak perang, tetapi dah orang nak perang sangat, perang. Apabila perang boleh harta tu, boleh harta kepada orang Islam, dan kaya-kaya jadi orang-orang Islam. Bab orang yang berperang untuk harta ghanimah, adakah kurang pahalanya? Ini nak cerita, adakah kurang pahalanya? Imam Bukhari buat tanda tanya. Sebab sebelum pada ni, apa ni dia kata, ada di atas baru ni, minggu baru ni, iaitu Allah menjamin untuk orang yang keluar berjuang fi sabilihi, tidak ada yang mengeluarkannya melainkan jihad fi sabilillah, dan untuk membenarkan kalimahnya. Allah SWT berjanji, jamin untuk memasukkannya ke dalam syurga atau mengembalikannya ke tempat tinggalnya ya dia keluar, atau bersama dengan pahala ataupun ghanimah yang diperolehinya. Artinya sikit sebanyak tu ada dah dalam kepala tu, kalau benar boleh harta ghanimah, ada. Allah SWT jamin. Maknanya apabila Allah SWT jamin, itu adalah duit ataupun harta yang halal. Itu makna apabila Allah jamin sebagai suatu kelebihan, makna halal. Bila halal, kalaulah seseorang itu telitah, dia perang ni telitah dalam fikiran dia, ada sikit-sikit dia nak harta ghanimah, juga tidak mengurangkan pahalanya, seperti mana seseorang tu kalau dia sembahyang, dia ingat dalam hadis ada sebut sembahyang apa buat kebajikan ni boleh syurga, nampak dalam syurga tu kata, tidak salah. Tidak kata kerana Allah SWT semata-mata, tak boleh ada sikit pun maksud lain. Tidak sampai lagu tu. Tetapi kalau kita boleh buat kerana Allah semata-mata, tak fikir langsung, lagi bagus, tinggi lagi. Tapi kalau ada dalam fikiran tu, tak apa, tidak salah. Begitu juga kalau kita bekerja dengan majikan, ke dengan siapa, ke dengan siapa, kerja kita tu molek, bagus,
Dan kita kerja pun dengan baik, halal, kerja kita tu halal, bagus untuk kemajuan, untuk pembangunan bangsa umat, tak apa. Kalau kita makan gaji halal, walaupun kita ada dalam fikiran kita tu nak gaji, ada, moga sudah ditawarkan dan kita pun nak menampung kehidupan kita, tidak salah tu. Tidak mengurangkan pahala kita, asalkan kita kena ikhlas lah. Hak kita buat tu benda molek, tidak bercanggah dengan agama. Hak kita buat, hak kita kerja. Kecuali kalau haram lain lah. Tak apa tu, tidak jadi mengurangkan pahala. Serupa juga di sini. Tetapi syaratnya kena ada dalam jiwa, dalam hati ni untuk meninggikan agama Islam. Tu kena ada. Orang yang berjihad nombor satu sekali bagi dia untuk agama Islam ni jadi tinggi, berada di kedudukan yang tinggi. Tu orang yang berjihad fisabilillah. Lepas tu kalau dia ada belah-belah telitah kok ni, tak kisah. Kalau orang puji dia, kata berani, hebat dia, kembang sikit hidung dia, pada ketika tu tak apa, itu sifat manusia. Lebih kurang tu tak apa. Cuma janganlah awal-awal lagi pergi tu kerana tu, tidak kerana lain. Buktinya kalau tidak kerana tu tak pergi. Itu lagu lain lah. Jadi kalau tidak kerana tu memang tak buat. Itu kerana ghanimah sahaja, atau kerana kemasyhuran. Hak tu saja. Kerana Allah ni tak ada, untuk meningkatkan agama tak ada. Lepas tu kalau kerja tu asalkan dapat duit, asalkan dapat hasil, tak fikir dah benda tu menguntungkan umat Islam ke, termasuk dalam menaikkan agama Islam, meninggikan agama Islam ke tidak, tak fikir. Itu lain. Hak tu baru tidak fisabilillah. Kalau ada sikit-sikit lebih kurang telitah mari, dah maklum dah. Tu ayat Quran dah, ada hadis dah sebut berkenaan dengan harta ghanimah ni, tidak salah kalau terfikir. Tidak salah. Itu adalah hak dia. Bahkan kalau tak bagi boleh tanya, boleh tuntut, itu hak dia. Ini orang tanya, orang yang berperang untuk mendapat harta ghanimah, orang yang berperang untuk disebut-sebut, orang yang berperang untuk menunjukkan kedudukannya, keberaniannya ke apakah, hak mana di antaranya fisabilillah. Nabi SAW kata, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal uliyah. Hak tu hak nombor satu, matlamat utama dia, iaitu supaya ajaran Allah berada di tempat yang paling tinggi. Fahuwa fi sabilillah, maka dia fi sabilillah. Adapun harta ghanimah yang dia dapat, yang terlitah dalam fikiran dia, itu tidak salah. Sebab apa? Allah SWT jamin dah untuk dia, tidak salah, halal. Harta ghanimah itu maknanya halal dia tu bukan sekadar halal gitu-gitu saja, tidak. Kalau kita tengok Nabi SAW dan anak-anak cucu dia tak boleh makan harta zakat, bukan. Harta orang juga kiranya hasil usaha orang, kira-kira. Hak ni pun harta rampasan perang ni pun hak orang juga asalnya, harta rampasan perang. Tapi Nabi SAW dan anak cucu dia boleh makan. Inilah makna kedudukan dia tu suci, tak ada apa. Bab qismatil imam ma yaqdamu alaih. Pembahagian imam. Imam membahagikan apa yang sampai kepadanya dan menyimpan kepada orang yang tidak hadir ataupun orang yang tiada. Tak ada tu bukan tidak hadir, ada di situ tapi tak ada di negeri itu, pergi ke negeri lain. Kalau misalnya simpan untuk dia, boleh ke tidak? Jawabnya boleh. Bahkan Nabi SAW telah buat begitu. Termasuklah ni Nabi SAW dihadiahkan beberapa baju, baju jubah besar ni daripada sutra muzarrarah bidzahab yang berkancingkan emas. Kancing dia tu kancing emas. Tidakkah Nabi SAW tak bui pakai sutra apa ni? Tak bui tu suku pakai. Bui ni tidak semestinya untuk pakai, ada emas ke apa ni, jual.
dah orang hadiah tu jenis lagu tu boleh terima hadiah lagu tu walaupun kita tak boleh pakai pun. Nabi SAW menerima hadiah sutera kau orang bagi kepada dia, emas kau orang bagi kepada dia, terima. Tapi tidak semesti pakai. Hak tak bolehnya pakai, terima tu boleh. Bui ke orang lain pun boleh, bui boleh jadi dia bagi kepada isteri dia ke, ataupun jual. Dia pun bagi di kalangan beberapa orang sahabat dia, dan dia letak suku satu untuk Makhramah bin Naufal. Miswar bin Makhramah itu sahabat yang terkenal. Miswar bin Makhramah. Makhramah ni ayah dia lah. Lepas tu dia pun pergilah dengan anak dia Miswar ni, duduk di pintu. Dia pun kata, panggillah dia untuk saya kata. Si ayah ni kata, panggillah dia. Dia tu maksudnya Nabi lah, panggil. Ketuk pintu ke atau lagu mana ke, panggillah dia. Nabi SAW pun dengar suara tu. Dengar tu tubik selalu. Tubik tu sambil-sambil bawa, ni cara nak pujuk orang tua. Cara nak pujuk orang tua. Orang ni banyak pesih orang ni. Bayangkan bagaimana Nabi SAW tu nak jaga hati orang ni, nak jaga hati orang ni. Oh, susah lah. Susah, tekanan banyak. Tekanan banyak. Kita tak puasa lah. Sebenarnya, sungguhlah. Anda kata, kalau anda tak puasa, setakat mana yang kita mampulah. Gitulah. Cumanya kalau adalah anak beranak kau, sahabat andai kau, siapa-siapa kau berasa kita buat tak kena, harap maaf lah gitu. Kita lemah, kita tak kuasa. Kadang-kadang bila jemputan banyak sangat kena. Bila jemputan banyak tak gisel hati ya. Pergi kan habis masa banyak perkara lah. Lepas tu kena melera kok tu, kena melera kok ni. Kalau berhubung, kalau banyak buat perhubungan, mestilah akan jadi peristiwa tu, peristiwa ni siapa, peristiwa ni pula siapa semua jenuh pergi. Kemudian kita banyak kerja juga. Yang kadang-kadang orang tak faham kerja tu. Orang berasa tidak penting, tapi bagi kita penting. Kalau nak ikut cara Nabi, memanglah ajak pergi. Perat. Semaya tengah malam tu tengah malas semaya. Waktu tu. Gerak kau. Ana ngaku. Memang bagus kalau sesiapa boleh buat, tapi ana tak gerak. Bagus, memang bagus. Kalau boleh buat semua, molek benar lah. Tapi kita yang lemah ni berasa, kalau lah ada siapa-siapa, minta maaf lah. Gitulah. Itu kerana kelemahan kita. Dalam keadaan kita kurang, lemah, masa yang singkat itu, masing-masing fikirlah. Sebab itulah ulama-ulama seperti Jalaluddin Suyuti dan ramai lagi ulama-ulama yang lain, apabila sampai ke satu peringkat umur dia tu, dia tak jumpa dengan orang dah. Jalaluddin Suyuti umur 40 tahun duduk lagi mengajar, jumpa dengan orang sana sini. Umur 40 tahun berhenti, tak jumpa dengan orang, nak jumpa pun tak sih. Kira duduk mengarang. Mujur juga dia buat keputusan gitu. Umur 48 tahun mati. Mana ketahui mati ni. Mengarang-mengarang dia boleh tinggal faedah dia tu untuk orang sepanjang zaman. Tapi kalau nak jaga orang semasa, pergi rumah tu, rumah orang ni, dia tak ada buat hak lebih besar lagi. Orang hak zaman tu lah. Jasa dia buat baik-baik, dia memang silaturahim. Tidak nafi hak tu. Tapi dalam keadaan kita kelemahan sebagai seorang manusia biasa ni, memang nyata benar. Dalam keadaan tu kena fikirlah mana lebih baik untuk kita, dan masing-masing ni kena sama-sama faham lah. Sama-sama faham. Jangan kita macam mendesak lah. Dan Nabi SAW buat lagu tu, kita kena buat. Kalau tak ada, bukan semua orang boleh buat. Dia kena orang kuat benar tu. Kadang-kadang jadi seratilah masyarakat. Akibat daripada nak jaga tadi, hanya yang dapat merasa orang semasa tu je. Anak cucu dia pun tak ada merasa. Dia tu sendiri. Kalau dia mati dulu, habislah. Kalau kita mati dulu pun, lebih kurang juga. Hasil untuk orang lain, tak ada. Hasil tu kena fikir. Tapi kalau kita tidak boleh buat lebih lagi, sekadar tu, buatlah tu bagus. Memang sunnah Nabi. Pergi mari gapo tu, memang sunnah Nabi. Kalau boleh buat, baguslah. Buatlah. Setakat mana yang kita boleh buat. Tapi kalau orang yang ada kemampuan lebih lagi, kemampuan dia tu, apa ni yang kita panggil melepasi zaman, tidak terhad dengan zaman dia saja, dia kena fikir.
Tak boleh nak fikir orang semasa dia saja, tak boleh. Hak orang lain terhadap dia tu banyak. Hak orang lain. Bukan hak orang sezaman dengan dia saja. Boleh jadi hak 100 tahun, 500 tahun kemudian lagi nak kepada dia, kewujudan dia. Tapi 500 tahun dulu lahirnya. Hasil dia tu orang 500 tahun kemudian boleh faedah. Ada orang yang jenis tu 1000 tahun kemudian boleh faedah. Luah pula faedah. Hak ni lah benda yang payah ni. Jadi pertentangan, konflik apa jiwa. Dan kadang-kadang masyarakat dia tidak faham. Nak payah ajak panggil, nak cukur rambut anak panggil, nak buat ni pun panggil. Jadi kalau tidak panggil, kalau tak pergi kan serah hati. Kalau dah tak panggil dulu lagi senang. Tak panggil dulu lagi senang. Faham-faham lah, faham-faham gitu. Benda tu zaman Nabi SAW dulu pun tidak sahabat panggil Nabi belakang. Ada hak nak menikah, tak tahu pun Nabi SAW orang menikah. Ada hak mati, tak layak kita mati kalau gitu dia. Ada juga macam tu. Sebab apa? Sahabat-sahabat ni fikir dah lah tu. Tapi dia sendiri yang kuat. Dia menampilkan diri dia, menonjolkan diri dia untuk benda-benda tadi. Kita yang lemah ni kena sedar diri. Ana mengaku ana lemah tak gerak tu. Tak gerak. Nak masuk nak jaga semua benda-benda tak dia. Tak ada lah. Orang pergi sembelih lembu, anak-anak kita sembelih lembu, kita pergi katak pakat lapah dengan dia. Memang bagus. Tapi sani lah, tak ada tu nak buat. Memang bagus, suka, mesra jadi keluarga apa. Orang pun kata baik dia, bukan main hebat dia tu, menteri tu. Misalnya kita kata, tunggu mari dengan orang ramai ni lapah, lembu sekali dengan orang ramai. Boleh lah. Tapi dari segi hak kerja, hak sebenarnya sepatutnya dia buat berapa? Kena fikir hak tu. Sepatutnya. Hak tu orang lain boleh buat hak tu. Inilah nak melera ni. Nabi SAW tubik sekali dengan baju tubik. Royak selalu. Royak selalu tubik-tubik tu. Ini kata dia, ni aku simpan untukmu kata dia. Tengok ni. Tengok. Sukalah orang tua tu. Sukalah. Memang dia ni perangai dia ni keras sikit. Dalam hadis ni sebut keras sikit. Ni nak menghadapi setiap zaman ni ada macam-macam orang, macam-macam. Tidak semuanya jenis lembut seperti Sayyidina Abu Bakar tu, jenis faham selalu. Tidak, macam-macam. Macam-macam. Hak lagu ni ada juga. Hak pasti mecak ada juga. Sampai Nabi kena begitu pula pujuk. Nak mujuk-mujuk lagu tu kat dia. Kita kata pujuk orang kafir lagi. Hak tidak Islam. Pujuk sama Islam lagi. Nak pergi panggil banyaklah. Dia kena orang kuat sungguh. Kena orang kuat sungguh. Bab bagaimana Nabi SAW membagikan Quraizah, yakni harta Quraizah dan Nadir. Harta Nadir, bagaimana cara dia bagi? Quraizah ni Banu Quraizah dan Banu Nadir lah, puak-puak Yahudi yang berada di sekitar Madinah. Kemudiannya apabila dia derhaka kepada negara Islam, Nabi SAW halal. Pasal apa? Dia kongkol, dia pakat dengan kafir Quraisy gapo tu untuk menghancurkan orang Islam, negara Islam. Maka Nabi SAW bertindak terhadap dia. Bertindaknya akhir sekali harta mereka itu boleh kepada orang Islam. Asalnya tidak, dia tidak nak buat lagu tu. Tetapi apabila derhaka, boleh kerajaan rampas harta tu, boleh. Dulu-dulu bila Nabi SAW pergi ke Madinah, sahabat-sahabat dia pun pergi ke Madinah, tak ada harta gapo. Tak boleh nak bawa harta. Bapak kafir Quraisy ni halal. Buat nganyi lah. Memang setengah-setengah tu halal tu tak boleh. Tak boleh bawa apapun harta. Nak pergi selah sepinggan gitu. Pergi dengan begitu. Bila sampai di Madinah, sahabat-sahabat Ansar ni fikir kesian pula pada sahabat-sahabat Muhajirin. Ginilah kita bagilah. Nak bagi. Bagi kepada sahabat-sahabat ni seperti yang kita maklum dah lah waktu tu. Di antara yang dibaginya iaitu kebun-kebun tamar. Tetapi setengah-setengah sahabat tu tak sih. Apabila tak sih, bagi kepada Nabi SAW melalui Nabi lah. Nabi bagi. Bagi pun tidaklah kata bagi tu ini cara sahabat ni, memang jiwa dia kuat sungguh. Tidak kata mengharapkan belah ihsan orang. Belah ihsan orang. Dia tak sih.
Apabila Nabi SAW menguasai ni harta Bani Quraizah dan Nadir ini, dia bagi kepada sahabat-sahabat Muhajirin. Sahabat Ansar dia ada harta dah, dia bagi kepada sahabat Muhajirin. Lepas tu sahabat Muhajirin pun hak dulu dia ambil kebun-kebun ke apa tu, bui balik belaka kepada puak-puak Ansar. Sebab sekarang ni sudah boleh berdikari dah. Ini cara dia. Mula-mula memang duduk gitulah setengah-setengah tu. Setengah-setengah tu buat kerja sendiri. Cuma bagi modal, dia bagi modal, lepas tu buat kerja sendiri berhutang, bayar balik, sehingga jadi kaya-raya. Sayyidina Uthman tu tak ada gapo juga, Abdul Rahman bin Auf tu pun tak ada gapo juga. Tapi memang dia ni otak tu otak pandai. Otak berniaga. Bila berniaga jadi kaya-raya, jutawan pula. Ramai sahabat-sahabat ni jutawan di kalangan sahabat. Siapa jadi kaya-raya pula. Di antara caranya, inilah cara Nabi SAW bagi harta kepada puak-puak Muhajirin. Bila bagi, mereka pun bagi baliklah. Hak dulu bagi ambil hak dulu tu macam pinjam gitulah, tupai semetar, bukan ambil jadi milik. Walau bagaimanapun puak-puak Ansar tu tak kisah dah, kalau nak milik pun tak apa dia. Ikhlasnya mereka itu. Beginilah cerita. Dalam setengah-setengah hadis tu dia kata Nabi SAW bagi kepada Muhajirin saja. Setengah-setengah orang dia tidak payah, dia kata tengok, dia pilih kasih bagi kepada puak-puak dia hak mari sekali Mekah tu. Tak bagi kepada puak-puak Ansar yang tolong ni. Tidak, bukan lagu tu. Sebab mereka ni tak ada gambar satu. Puak-puak Ansar tu ada dah harta benda dia memang orang tempatan. Bagi hak ni, hak hasil ni Banu Quraizah dan Banu Nadir ni bagi kepada Muhajirin. Lepas tu Muhajirin bagi balik hak dulu orang-orang Ansar bagi ke dia dengan cara lagu tu. Molek lah. Orang Ansar tu pun tidak kehilanganlah harta dia, dapat balik. Orang Muhajirin dia dapat orang lain, kemudian berkat orang yang berperang bersama Nabi SAW dan pemerintah Islam, berkat harta, berkat dalam harta orang yang berperang bersama Nabi SAW dan pemerintah Islam, baik semasa hayatnya ataupun selepas mati. Ini nak cerita keberkatan dalam harta pula. Harta ghanimah ni dia bukan setakat halal suci sahaja, sehingga Nabi SAW pun boleh ambil, boleh makan. Bukan sekadar itu saja, bahkan dia ada berkat. Berkat ni maknanya kesuburan pada harta tu. Kesuburan pada harta tu. Harta tu digunakan untuk kebajikan. Harta tu dia berkembang dengan luar biasa lah, pelik. Seperti yang kita baca terjemahan tadi pun sudah nampak dah bagaimana caranya. Ini cerita yang Imam Bukhari kemukakan di sini ialah cerita Zubair bin Al-Awwam. Abdullah bin Zubair kata bila nak pergi perang, dia berdiri pada hari Jamal nak pergi perang tu, dia pun panggil aku sebab dia ni anak besar. Abdullah bin Zubair anak besar. Lepas tu dia mungkin nikah ramai kan, 4 orang bini dia ni ada hak menikah kemudian benar. Sebab itulah dia kata anak Abdullah bin Zubair tu pun ada sebaya dengan anak Zubair tu sendiri. Apa dia kita kata anak saudara dengan pak saudara. Anak saudara dengan pak saudara tu umur dia sebaya. Pasal apa? Pasal Zubair ni menikah kemudian lewat pula. Menikah lewat pula. Anak ni boleh, baru boleh lah pula. Adapun mak Abdullah tu sendiri, iaitu Asma tu, tu sudah tua dah. Ini menikah dengan orang lain pula, baru boleh anak ni. Abdullah bin Zubair pun menikah, anak baru beranak juga. Ini maknanya pak saudara dengan anak saudara kita pun berlaku juga. Terutama zaman dulu. Zaman dulu banyaklah apa itu. Pasal apa? Pasal orang tua tu menikah muda ni. Menikah dengan apa ni hak lain pula setelah tua. Dia pun kata, hari ni wahai anakku, kata dia, sesungguhnya hari ni tidak akan dibunuh kecuali dalam keadaan zalim ataupun dianiaya. Dalam keadaan dia zalim ataupun dianiaya. Zalim ataupun dianiaya ni lagu mana? Apa maksud zalim ataupun dianiaya? Satu maknanya orang yang terbunuh pada hari ini sama ada dia zalim kerana dia tidak berada di atas kebenaran. Dia tanpa takwilan, dia tahu dah, dia ambil kesempatan untuk nak bunuh sahabat.
Ambil kesempatan untuk nak bunuh sahabat. Alik tu Alik ni tak kira. Yang pentingnya sahabat mati. Hak lagu ni zalim. Ada yang ambil kesempatan. Dalam peperangan ni pada masa tu memang sering kali berlaku lah. Apa-apa Khawarij ke apa. Banyak berlaku. Ini zalim. Satu lagi hak zalim ni, yang ni masing-masing hak lawan. Zubair bin Awam duduk sekali dengan Aisyah balik ni. Aisyah, Talhah ke apa duduk balik ni. Sayyidina Ali duduk balik sana. Jadi pada ijtihad dia, anggapan dia nya hak lawan dia tu zalim. Kalau tidak, mana boleh dia nak lawan? Tak boleh lawan. Kecuali orang yang memang zalim baru boleh lawan. Pada anggapan dia, pada pegangan dia, ini zalim. Balik Sayyidina Ali, dia anggap ni zalim. Gitu keadaannya. Mengikut ijtihad masing-masing. Pandangan masing-masing, pandangan politik. Ataupun dizalimi. Kalau tidak, hak sebenarnya tak tahu lagi siapa zalim, siapa hak kena zalim. Boleh jadi kita, boleh jadi dia. Tak tahu. Keadaannya lagu ni lah. Orang panggil perang saudara. Lagu ni lah. Tak tahu, boleh jadi kita zalim, boleh jadi dia zalim. Boleh jadi kita teraniaya, boleh jadi dia teraniaya, boleh jadi lagu. Tetapi kalau hak yang pertama tadi, andaian yang pertama, hak orang zalim memang dia tuju dah nak bunuh sahabat, tu tentu dah zalim. Tak ada andaian dia tu dizalimi, tak ada. Hak yang pertama tadi. Ada dua kemungkinan. Dia kata hari ni aku fikir aku ni akan terbunuh dalam keadaan teraniaya. Seperti tadi juga. Sama ada dia anggap Sayyidina Ali itu berada di pihak yang tidak betul, tidak benar. Maka kalau dia terbunuh, dia teraniaya. Ataupun dia sudah tahu isyarat Nabi SAW. Yang ni dia akan terbunuh. Mati kena bunuh. Berkali dia seredah lah. Berasa siapa masa. Dan dia tahu orang yang terbunuh, orang yang membunuh dia tu adalah orang yang zalim. Kalau tidak, kenapa Nabi SAW kata beri berita gembira kepada pembunuh Ibni Safiyah dengan neraka. Bashir qatil Ibni Safiyah bin nar. Nabi SAW sudah kata dah. Bermakna pembunuh dia akan kena bunuh. Bila dia kena bunuh, apa Nabi SAW kata rakyat kepada orang yang bunuh dia tu dia dapat neraka. Maknanya orang tu zalim, tentu dah lah. Kalau tidak zalim, apanya masuk neraka ni? Begitulah ceritanya. Nama orang yang membunuh dia tu Ammar bin Jurmuz. Dia ni Ammar bin Jurmuz. Tak apalah. Tapi kata dia hak paling ayah rusingnya, kata dia hutan kata dia. Nampak lagu mana? Dia tanya anak dia besar ni, Abdullah bin Zubair ni. Nampak lagu mana ni? Kalau bayar hutan ni, adakah tinggal sikit pun harta kita ni? Dia pun tak ada gamakan juga. Dia pun rakyat seperti kita terjemah tadi lah. Itu je kesimpulannya. Panjang lah kalau kita nak perincikan satu-satu. Kesimpulannya berkat harta dia, sehingga tidak suka mula-mula tu ni kata tak boleh bayar. Usaha nak jadi bagi sebagai pesaka, usaha nak dapat juta-juta pula tiap-tiap seorang bini tu. Bini ada 4 anak lagi, usaha nak dapat lagu tu. Orang tak terfikir nak bayar hutang tu pun tak terfikir dah hutang pun berjuta juga. Tapi yang berlakunya memang ada lebih, banyak lagi lebih. Dan mereka ini jadi kaya-kaya. Sahabat-sahabat. Ini Imam Bukhari nak ceritanya, apa ni? Dia cerita Abdullah bin Zubair kata dia tak pernah memegang jawatan. Zubair ni, ayah dia ni, tak pernah kata jadi pegawai memungut cukai ke, takut-takut belok lah, tak betul buat kerja ke, rasuah ke apa ke mana. Tahu kita kata orang bila buat kerja dengan orang ramai ni, dan dia tak ada gapo, tak ada buat gapo, tak ada pegang jawatan apa. Dia nak kiranya ramai orang ni sampai kesempatan daripada jawatan-jawatan itulah kira-kiranya. Tapi ayah dia ni tak ada apa. Apa yang ada, dia dapat tu, dia dapat hasil daripada dia perang dengan Nabi SAW. Ni nak cerita keberkatan harta tu. Keberkatan. Benda-benda yang kita tidak faham lah kadang-kadang dalam hidup ni. Tak faham. Yang inilah yang menyebabkan orang yang jiwa tidak kuat jadi lemah. Jadi takut, tak mahu terus ke hadapan. Tetapi orang-orang yang nampak, dia tak rusing. Cerita kemarin
cerita apa ni, salah seorang tok guru kita kena bedil pula di Pakistan. Maulana Nizamuddin Syamzai rahimahullah. Kena bedil pula, tak tahulah siapa bedil. Habis sebuah kereta, anak pun kena bedil, mati juga. Adik-beradik pun kena bedil, driver pun mati. Kena bedil. Tak tahu. Inilah nak ceritanya. Tapi apa ni, di jalan Allah SWT ni benda yang kita tidak faham keberkatan dia tu. Orang kafir jauh lagi, orang Islam pun kadang-kadang payah nak faham keberkatan. Dengan mati tu kita kata tak ada. Tak boleh kata lagu tu, tak tahu lagi Allah SWT nak buat lagu mana, tak tahu lagi. Kadang-kadang kita berasa nak tengok zahir, tak ada lah, mati seorang alim besar, huru-hara dah lah pula jadi huru-hara, tak aman, payah nak aman. Banyak faktor lah, kita tidak nak bincang tu, selalu dah berlakunya lagu tu sana, tak ada pembelaan, tak ada kawalan keselamatan apa, terlalu lemah lah keadaan di sana. Lepas seorang-seorang mati lagu tu. Ni kita kata dia tu jenis pejuang jugalah kita kata. Kalau hak tidak pejuang apa? Hakim Muhammad Said tu. Hakim Muhammad Said ni kan gapo? Seorang ahli fikir, saintis, doktor di Pakistan. Gapo dia? Orang panggil mana-mana pergi bagi pendapat. Bukan di negeri Islam saja, negeri orang kafir pun, tapi orang kafir dia tak boleh tengok orang Islam ni lebih. Tu hakikatnya. Dia tak sesuai lebih orang Islam. Biar kita kena terima dengan dia. Orang nak terima dengan orang kita tak sih. Orang kita bagi pendapat, bagi pandangan, bagi apa dia. Ada idea, ada formula baru, tak sih. Dia tidak nanti agama. Macam Hakim Muhammad Said tu, orang yang sangat terbuka. Sangat terbuka. Dengan orang perempuan bangsa asing, agama lain pun dia boleh duduk dalam pejabat dia, apa. Sangat terbuka. Dan agama ni bagi dia saudara belakang, tak apa. Setara tu pembunuh. Agama dia kita kata ada. Inilah nak. Anda nak nampak situ memang musuh. Musuh Islam. Tapi sanilah kita kata orang-orang yang bekerja di jalan Allah SWT ni, dia ada hak sulit yang kita tidak faham. Yang kita tidak faham. Keberkatan dia tu. Keberkatan hidup dan mati dia. Hak tu kita tidak faham. Bagi dia tu alhamdulillah lah, tak ada apalah, mudah-mudahan Allah SWT terima amalan dia. Hidup sebagai muhaddis, sebagai ulama, mati sebagai syahid. Waktu lah paling tinggi. Mati sebagai syahid dah. Dah gapo dia, orang benci gapo dia. Tak ada gapo, ki agama lah. Tak ada lain dah. Kononnya pro Taliban. Pro Taliban. Begitu. Seterusnya tak ada apalah, tu terjemahan tu seperti tadilah. Wallahu a'lam wa akhirna.